Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpancing-pancing kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay Mi, jelas lagi orang kata obvious. Sudah terang lagi bersuluh. Nah, itulah bahasa Melayunya yang sesuai lah. Jadi sebenarnya Mi, kita buat macam ni orang kata tak nak orang bosan kan? Dan kita pun sebenarnya nak ada semangat baru untuk shoot ni kan. Bagilah ada orang kata asyik layout sama je, kita tengok pun bosan je kan. Dan kita balik ke tempat yang lama semula, tapi dengan penambahbaikan lah. Dan hari ni kita membawakan caller untuk dia ni part 2 Mi. Katanya dari Sarawak. Dari Sarawak. Jadi sebelum kita minta dia kenalkan diri Mi, Macam biasalah, kepada anda terima kasih kerana menonton Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan mohonlah kepada anda, sila follow kita punya social media kan. YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada, semua ada. Boleh subscribe kita punya channel juga. Okay, selagi orang kata ada mana peluang kita nak masuk platform, kita akan masuk. kita cocok, kasih cocok kan. Orang kata slowly but surely. Alright, hari ni kita bersama dengan Nika lah. Nika, orang kata Nika ni tak nampak sangat lah siapa kan. Okay, so boleh kenalkan diri tak pada mungkin ada yang baru tengok Mi kan. Boleh kenalkan diri sikit. Okey, selamat petang. Saya Mika dari Sarawak, berumur 18 tahun. Alright, kita ni kan ada caller dari semua negeri lah. Betul. Ada yang belum lagi? Setakat ni semua ada. Brunei ada, Maldives ada, Sarawak, Sabah semua ada. Oh ya Perlis ada ke? Kelantan ada tak? Kelantan Ada Ada Ada, cuma dia tak cakap Kelantan lah. Okay, baik. Cuma dah lama Beres. Tapi kita, yelah kan, dah lama Kelantan tak ada. Minta munculkan diri. Kita mohonlah, mana-mana seluruh pelosok negeri kita memang alu-alukan. Walau di mana pun anda berada, kita memang mohonlah supaya kalau ada pengalaman seram, kita memang nak dengar supaya kita boleh kongsi kepada semua orang. Ya, betul. Okay Nika, mungkin Nika ada cerita yang nak sampai ke hari ni, tapi mungkin lah ada orang yang tertunggu Mi daripada cerita part 1 tu kan. Dia ada tertanya pasal keling, pahlawan tu. Tapi disebabkan ada yang sensitif kan, aku pun tak tahu apa yang sensitif, kita takkan sentuh lah cerita tu. Orang kata untuk keselesaan bersama. Dan kita pun tak nak orang kata Nika ni orang kata dipersalahkan lah kan, padahal dia hanya bawa cerita saja. Baik. So Nika, hari ni cerita apa yang Nika nak bawa? Hari ni saya nak cerita tentang saya balik dari hospital selepas saya hantar makcik saya dengan anak dia masuk ward. Okey, baik. Ni, so cerita ni orang kata situasinya di hospital lah tak, Lebuh Raya. Lebuh Raya. Okey, baik. Jadi kita tak nak tunggu lama Mi. Tak sabar kan, kita mempersilakan Nika dengan cerita yang pertama. Okey Nika, dipersilakan. Okey, cerita ni terjadi dalam tahun 2019. Waktu tu kita orang sewa dekat satu bangunan, rumah bilik sewa dekat atas kedai. Kita orang sewa dengan mak saya,
makcik saya dengan kakak ipar kepada mak saya. Makcik saya ni ada 3 orang anak, satu perempuan, 2 lelaki. Jadi waktu satu hari ni, waktu makcik saya ni balik dari kerja, anak dia ni yang bongsu ni, dia ada satu sakit. Dia bukan ada penyakit, cuma masa tu dia ada terkena sesuatu yang macam mata dia bengkak, mulut dia bengkak, kaki tangan semua bengkak. Jadi dia macam panik lah. Dia panik, dia suruh saya bawa motor, hantar dia pergi hospital. Hospital tu dia tak jauh lah, dalam 20 minit dari rumah saya tu pergi ke hospital. Jadi terjadi cerita yang saya nak cerita ni masa saya balik dari hospital tu. Saya balik dari hospital tu, lepas tu keluar dari hospital tu belok kiri, belok kiri, lurus je, lepas tu ada satu traffic light, lepas tu kiri untuk pergi ke satu bandar, dan untuk kanan bandar yang saya duduk, tempat jalan rumah saya. Jadi saya masa tu kan malam, jadi saya tak nampak, bukan tak nampak jalan, dia macam saya lupa jalan balik. Saya guna jalan kiri. Jadi masa dalam perjalanan tu dia terasa jauh tau. Padahal saya tahu kalau laluan tu dia ada macam tempat untuk belok. Saya keluar dari hospital tu dalam pukul 12. Masa saya dalam perjalanan salah jalan tu pukul 1. And then saya terus jalan-jalan macam naik motor je apa semua tu. Ada nampak satu pokok. Pokok ni dia tak besar, dia tak kecil sangat. Dia macam macam mana? Dia macam tinggi, tak tahulah pokok apa, tapi dia tinggi. And then masa tu saya ada nampak macam ada satu api yang kelip-kelip tu, yang macam polis selalu buat tu yang kelip-kelip tu. Saya nampak dekat tepi jalan, tapi tak ada orang. So saya macam mana saya lalu dekat depan tu, ada nampak satu macam binatang, seekor binatang yang dia macam rusa tapi dia berdiri. Faham tak? Dia macam rusa, dia tanduk dia yang panjang tu. Saya tak pernah tahu tengok rusa macam tu. Selalunya rusa tu macam rusa lah, macam rusa sendiri. Tapi dia ada tanduk. Okey. Memang rusa ada tanduk kan? Ada. Jadi saya nampak rusa tu berdiri. Dia macam, faham tak, macam tubuh dia ni, badan dia macam manusia. Tapi kepala dia ni bertanduk. Bertanduk dan rupa muka macam rusa. Oh. Okey. Takut tu tak boleh nak cerita. Bukan tak boleh nak cerita, memang tak dapat nak cakap macam mana perasaan takut tu. Dah saya perempuan, satu lagi jalan tu memang kereta motor memang tak ada. Jadi masa tu pun tak ada api, tak ada macam lampu jalan. So lepas saya lalu kat situ, memang saya bawa motor tu memang laju sangat-sangat. Sebab jalan tu lurus saja deh. Lepas tu ada satu kereta ni rosak. Saya nampak kereta tu rosak. Ada perempuan, anak 3 orang dengan lelaki. Okey. Saya nak berhenti kat situ. Tapi sebelum saya turun dengan makcik saya ni tadi, mak saya ada pesan lah, kalau balik nanti jangan singgah mana-mana. Kalau nampak orang jangan tolong, jangan buat apa-apa. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya teringatkan pesan mak saya macam tu. Saya terus je, saya macam limpas je lah kereta diorang ni. Jalan untuk belok kan,
dekat U-turn tu, dia tak jauh sangat pun kalau siang hari tu. Tapi malam tu memang jauh. Jauh sangat-sangat. Saya tengok jam saya balik pukul 3. Memang jauh. Sebab tu, lepas tu saya ingat balik yang mak saya selalu pesan setiap kali saya keluar jalan dengan kawan-kawan apa semua tu. Dia cakap kalau rasa tak sedap hati, kalau rasa macam situasi yang tengah saya dalam situasi yang macam tak elok tu, tak selesa tu, doa. Saya macam berdoa. Terus saya berdoa, saya macam berhenti sekejap tau. Saya berdoa. Lepas tu saya start lagi motor saya tu. Lepas saya start motor tu dalam 10 minit ataupun 15 minit, saya nampak selekor tu. Bukan selekor, dia macam tempat U-turn tu. Saya nampak tempat U-turn tu. Saya U-turn, lepas tu saya pucut balik. Saya pucut sangat. Memang laju sangat-sangat sebab tak ada kereta apa semua. Lepas tu kan saya cakap ada traffic light tak jauh daripada traffic light, tak jauh dari hospital tu. Saya limpas tu, walaupun api merah, ada kereta yang berhenti kat situ. Saya pucut je. Sebab saya takut tu, macam sampai rumah tu saya sakit tau. Saya sampai lepas saya balik dari balik tu, saya memang sakit, jari tangan semua sejuk. Lepas saya cerita tu dekat mak saya, lepas saya balik tu sampai rumah tu, saya cerita kat mak saya apa yang jadi. Lepas tu mak saya cakap doa dulu, mandi, lepas tu makan, sebelum tidur nanti doa balik. Dia cakap esok tu dengar dari makcik saya ni, anak dia tak dapat diselamatkan. Oh, okey. Tapi saya tak tahulah dia apa kaitan cerita saya ni, apa yang saya nampak ni dengan apa yang jadi kat makcik saya tu, dekat anak makcik tu. Maksud saya ni macam ni tau. Mak saya cakap kalau dia nampak orang, jadi orang dekat dalam otak saya ni, maksudnya asal saya nampak orang je, saya waktu malam-malam macam dekat dalam satu situasi yang macam dah lah saya nampak sesuatu, lepas tu ada orang pula berhenti, kereta rosak apa semua tu, kita tak tahu dia orang tu manusia ke ataupun benda lain. Ya, betul. Jadi cerita saya nampak benda tu dengan orang yang berhenti kereta tu dengan anak makcik saya meninggal tu, dia macam tak ada kaitan tau. Tapi lepas saya terjadi benda tu, ada satu lagi kejadian yang lepas kita orang uruskan pengembumian adik sepupu saya tu lah. Okey, apa tu? Okey, Nika, sorry sebelum tu nak tanyalah. Sorry lah, anak makcik Nika yang kata tak dapat diselamatkan di hospital tu kan, katanya terkena penyakit misteri. Boleh tahu tak apa punca penyakit tu? Tak tahu. Tapi dia macam sebelum kejadian, sebelum anak makcik saya ni kena penyakit tu, dia tak ada apa-apa tau. Dia balik sekolah sebab masa tu minggu persekolahan. Dia macam tengah hari tu dia balik sekolah, dia buat kerja rumah apa semua tu. Saya nampak sebab saya masa tu ada dengan diorang buat kerja rumah juga. Jadi dia macam tak ada apa-apa lah. Dia macam normal je, macam kita ni tak ada sakit apa-apa tu. Dalam pukul 10 macam tu lah sebab mak dia balik. Makcik saya ni, dia sebab dia kerja dekat mall kan, dia balik pukul 10. Malam tu dia macam dia belum lagi move on, anak dia tu dah tak ada lah. Okay, faham. Okay. Malam tu lepas dia balik, dia mandi, dia ada nampak anak dia ni tadi, arwah anak dia ni tadi makan kat meja makan kat dapur tu. So dia macam, kan dia belum move on apa semua tu, jadi dia fikir macam anak dia ni masih hidup. Dia siapalah anak dia tu. Dia cakap kenapa belum tidur, esok sekolah. Okay. Lepas tu anak dia ni tak jawab, tengah makan macam tu. Sebab mak saya yang cerita, saya masa tu tak ada dekat rumah. Mak saya jadi mak saya cerita,
yang anak makcik saya ni, dia tak jawab mak dia lah. Kenapa tak tidur lagi esok sekolah. Lepas tu mak dia patah balik. Bukan patah balik, dia pergi bilik lah nak siap-siap nak masuk ke pakaian semua tu. Lepas tu dia macam nangis terus tau. Dia terus nangis dia masuk bilik, dia terus nangis. Dalam bilik dia ni, dia tak ada tingkap tau, tak ada jendela apa semua. Tapi ada burung hitam mati atas katil dia, makcik tu. Oh, okey. Lepas kejadian macam tu, mak saya ni sarankan makcik saya tu suruh panggil pederi untuk sembayangkan sembayangkan bilik kita orang tu lah untuk keselamatan dengan keamanan. Ya, ya. Lepas tu terjadi balik satu kejadian di mana anak sulung kepada makcik saya ni, dia nampak adik dia tu, yang arwah adik dia tu, tengah panggil dia dari luar pintu. Dia macam, abang dia ni kan, anak sulung makcik saya ni kan ada satu bilik tidur dia sendiri. Jadi dekat pintu, bawah pintu tu kan ada macam ada celah-celah sikit. Dia nampak adik dia, bukan nampak, dia macam dengar adik dia panggil dari bawah pintu tu, sambil dia masukkan tangan dia tu, faham tak? Masukkan tangan dia tu buat macam tu. Faham tak? Dia macam lambai-lambai. Tapi dia masukkan tangan. Faham tak maksud saya ni? Dia dekat celah-celah tu lah. Dekat celah-celah bawah pintu tu. Bawah pintu ni mah. Okey, nampak muka tak adik dia? Tak nampak, sebab dia dengar suara adik dia tu saja, dengan tangan tu masuk bawah pintu. Kat pintu kan ada celah-celah tu, gap kan, dia masukkan tangan abang. Okey. Jadi lepas benda tu jadi, dia macam, sebab kita orang ni penakut tu tak macam saya cakap kat part 1 tu dululah, kita orang ni bukan penakut sangat, tapi kalau benda tu macam jadi, kita orang memang akan terus cari yang boleh ubat lah. Lepas tu ada bomoh satu lagi ni, ingat tak yang dekat part 1 saya ada cakap bomoh yang adik kepada arwah nenek saya tu. Jadi kita orang panggil bomoh tu tadi datang. Dia cakap, lepas dia macam, dia buat kerja dia lah. Bomoh tu cakap macam ni, budak ni dia tak boleh pergi sebab mak dia ada benda yang tak ditunaikan oleh mak dia. Okey. Apa dia tu? Tahu tak? Yang tak ditunaikan mak dia ni, dia kan dalam dekat hospital tu mak dia ada cakap cepat sembuh, nanti mak akan belikan makanan yang awak suka. Jadi masa pengebumian dia tu, mak dia tak beli makanan tu. Jadi disebabkan tu, budak ni dia kacau kamu satu rumah. Dia cakap dia kacau satu bilik tu lah. Faham. Okey, maknanya dia ganggu ataupun ada kemunculan dia dekat rumah tu sebabkan dia nak menuntut hak dia yang tak tercapai tu ke? Yes, betul. Tapi ikut kami kan, dia kata cepat sembuh nanti mak belikan kan. Tapi ni tak sembuh. Tak sembuh. Yalah, sebab dia nak bagi semangat lah. Yelah. Tapi tak sembuh kan. Macam mana mesti mak dia fikir macam mana nak tunaikan, orang dah tak ada kan. Betul. So benda ni sebenarnya aku assume dia macam jalan nak ganggu lah. Dia cari point. Cari point lah benda ni. Mungkin benda ni benda yang diikut kan, yang sedih sepanjang jalan tu kan, mungkin juga. Kalau sekarang fikir tu mungkin juga, sebab mungkin dia dah tahu yang saya ni balik dari hospital, hantar anak makcik saya tu, and then dia ikut saya untuk menyerupai budak tu. Boleh jadi juga. Sebab tiba-tiba pula masa balik nikah boleh nampak benda-benda pelik kan.
Mula nampak rusa yang berdiri dah bertanduk. Aku mula gambarkan dah macam ifrit dah ni. Itu aku nak bayangkan tu. Kan? Lepas tu nampak satu pasangan keluarga dengan seorang budak kan, dengan Kereta anak dia lah tu. rosak. Kereta rosak. 3 orang budak. 3 orang budak. Itu kalau turun tu apa pun tak jadi kan. Tapi disebabkan Mak Nika ni dah Berpesan. pesan awal-awal kan, aku tak tahulah, mungkin Mak Nika ni pun sebenarnya dia tahu something Umi. Ya, dan firasat mak ni selalunya betul. Kan selalunya firasat mak ni semua betul. Dan satu lagi, saya ni jenis yang macam kaki keluar tak ingat balik tau. Sebab dulu kan masa sekolah dulu saya suka lepak sampai larut malam semua tu. And then jalan pergi naik motor tak tentu hala semua tu. Jadi mak saya selalu pesan, kalau balik nampak apa-apa, jangan turun, jangan ambil, jangan tegur. Yalah, betul lah tu kan. Cuma itulah mungkin betul juga apa yang kau kata tu. Mungkin ini adalah permainan benda tu untuk mengganggu ketenteraman keluarga si Nika ni lah. Mana taknya dia gunakan benda yang kotor, macam ada bangkai burung atas katil tiba-tiba tu. Kan dia macam agak pelik lah. Sebab tak ada tingkap apa semua tu, tak ada jendela, tiba-tiba ada bangkai burung, dia macam agak pelik lah kat situ. Alright. So cerita ni kan, kalau orang tua pesan, dengar lah. Kan. Sebab bukanlah aku nak valid orang cakap tua-tua ni lebih banyak makan garam, bukan. Tapi dia lebih banyak pengalaman. Makan garam darah tinggi pula tinggi kan. Itu betul lah. Itu kata peribahasa lah. Peribahasa lah. Jadi pesan orang tua ni ada betulnya. Sama juga, bukan dalam benda-benda macam ni. Perubatan pun kalau kau perasan kan, kita dulu tak ada ubat yang power-power, tapi diorang tahu kan ada apa ni, campuran herba, makanan kan. Nak jaga, diorang tahu semua tu. Betul. Kan, dah ada ilmu. Sebab tu pentingnya nasihat orang tua-tua ni. Macam ada satu juga aku dengar orang kata jangan mandi lewat malam, kalau tak nanti paru-paru berair. Aku dah baca lah, sebenarnya bukan dari segi saintifiknya bukan, tapi disebabkan dulu kan rumah dia, tandas dia dekat luar rumah. Jadi kalau nak mandi lewat malam ni, orang tua ni dia risau, takut gelap kan, kena apa tu, makan haiwan berbisa ke, benda-benda tajam, terpijak ke. Jadi itu sebabnya tak boleh mandi malam. Yelah. Risaulah. Sebab apa, bapak dia nak pergi tandas baru takut. Ini kan kau kan kau nak pergi tandas minta aku teman. Itu kan. Satu hal pula teman kan. Lah tu anak dekat dalam. Ya. Okey. Ya. Nak ada bunyi on teman. Macam tu kan. Yang mana ada pengalaman tu dia tahulah kan. Alright. Okey, Nika, cerita 1 dah selesai. Ada cerita nombor 2 tak nak sampaikan? Nombor 2 ada, tapi pendek je. Okey. Boleh. Rasanya boleh ni kan. Kita payung lagi satu cerita, Nika. Okey Nika, dipersilakan. Okey, cerita yang satu lagi ni dia terjadi dekat rumah yang kita orang tengah duduk sekarang ni. Okey, rumah ni dia desain dia macam rumah macam mana? Dia macam rumah kayu, bawah dia macam tak ada apa-apa. Rumah tu dekat atas. And then dia macam rumah gantung lah kan. Macam tu. Dia macam rumah kampung. Okey, rumah ni kalau tengok dari luar tu dia agak macam seram, sebab dengan cat dia dah kelopak, dengan bentuk dia macam ada yang sengit, ada yang nampak pecah-pecah tu. Nak pendekkan cerita dia, ada satu kejadian masa kita orang baru pindah kat rumah ni. Bilik tidur mak saya ni dia dekat dengan pokok ara. Okey. Dekat sangat-sangat. Dia macam dia buka je dia jendela tu, dia nampak pokok ara tu. Dia macam dekat sangat-sangat. Okey. Adik saya ni, saya ada 5 orang adik-beradik. Saya sulung. Jadi yang saya nak cerita ni yang bongsu, lelaki. Nama dia Tuan lah. Letak nama Tuan dia. Tuan. Okay, Tuan. Tuan. Okey. Okey Tuan.
Okey. Tuan ni dia umur dalam 3 tahun. Biasalah budak-budak kan, dia macam mata dia tu macam ada nampak benda, dia dah tentu-tentu dia akan nangis tu tak. Jadi satu malam ni adik saya ni dia nangis tau. Nangis. Dia macam takut sangat tau. Dia tak isak-isak saya isak tu yang suara dia besar. And then dia nangis tu macam nangis lah. Memang dia nangis. Masa hari pertama dia nangis tu, mak saya macam dia biar je lah. Bukan dia biar, macam dia duduk-duduk sajalah. Macam mungkin biasalah budak baru dekat tempat baru, mungkin dia tak selesa. Mak saya cakap macam tu. Lepas seminggu tu, adik saya ni tadi, yang tuan tadi, dia tak berhenti juga nangis. Mak saya dah rasa pelik. Kenapa? Lepas tu lepas seminggu tu dia kan macam dia rasa pelik lah, sebab dia cerita kat saya. Pelik kenapa tuan ni dia tak berhenti nangis pada waktu malam. Dia start nangis tu dalam pukul 10 sampai pagi. Lepas pagi tu dia akan tidur. Dia cerita lah macam pelik. Lepas tu mak saya ni bersih-bersihkan bilik dia tu lah. Macam dia bersihkan bilik dia, kemas-kemaskan bilik. Dia buka jendela satu ni. Dia buka satu jendela kat bilik dia tu. Dia terkejut. Dia panggil saya. Kakak nampak apa mak nampak? Dia cakap pokok ara. Saya cakap macam tu. Betul? Jadi dah tahu tak kenapa tuan nangis? Masa tu saya belum fikirlah macam entah. Tak tahu, sebab saya macam tak connect lah apa dia cakap tu. Tak tahu. Lepas tu dia cakap, malam nanti kita tunggu tuan nangis. Dia cakap macam tu. Okay. Kita orang ni memang tunggu. Semua adik-beradik saya memang duduk keliling adik saya tadi. Adik saya tu tengah main lah, sebab dia nak tunggu dia nangis. Jadi mak saya sediakan air suci dengan Alkitab. Okay. Dia sediakan benda tu. Ngam-ngam pukul 10 malam. Masa tu hari Jumaat. Ingat lagi, sebab masa tu saya cancelkan plan saya dengan kawan-kawan saya, sebab tolong mak saya buat tu lah. Ngam-ngam pukul 10 malam adik saya nangis. Nangis je. Mak saya tunggu lagi dalam sejam lebih macam tu. Dia mula pukul 12. Saya nampak jam, sebab saya memang suka tengok jam lah. Pukul 12 tu. Lepas tu adik saya ni dia macam pucat tau. Dia pucat sangat. Sebelum ni dia nangis sangat. Dia nangis, tapi tak nangis sampai pucat sangat macam tu. Dia nangis. Lepas tu mak saya pecikkan air suci tu sambil dia baca Alkitab. Dia baca. Lepas tu mak saya pecik lagi dengan air suci tu. Korang nak tahu tak dia cakap apa? Apa dia? Anang, pedih aku. Maksud dia jangan. Saya sakit. Okay. Dia cakap macam tu. Jangan. Saya sakit. Jangan. Dia cakap macam tu. Lepas tu mak saya cakap dengan dia. Budak 3 tahun ni, korang tahu kan yang kalau dia cakap pun bukan jelas sangat kan. Jadi adik sini dia cakap, dia tak jelas sangat lah, macam ada nada-nada suara budak-budak. Tapi dia jelas. Tapi boleh faham lah. Boleh faham. Dia cakap jangan, saya sakit. Mak saya tanya dia, awak nak apa? Dia cakap, tak ada, saya nak main-main. Dia cakap macam dia nak main-main je dengan adik saya tu. Tapi dia masuk tubuh adik saya. Saya macam, waktu tu kan saya macam blank tau. Dia macam ada benda boleh masuk budak-budak ke? Macam pelik tau. Saya tak pernah nampak lagi dalam cerita benda tu masuk badan budak-budak. So saya dah macam okay, ini tak kena. Saya terus panggil pakcik saya ni. Dia pun macam pederi juga. Saya panggil pakcik saya ni. Nasib rumah pakcik saya ni macam dekat je. Dekat. Mungkin dalam 5 minit dia dah sampai rumah. Dia tolong mak saya. Lepas tu adik saya tu tadi
gigit kuku dia sendiri. Gigit budak-budak. Aha. Apa je yang dia boleh gigit sangat. Dia gigit tangan dia tanpa luka. Oh, okey. Macam mana? Macam tahu tak kalau orang takut tu dia macam makan tangan dia semua tu. Macam gigit-gigit tangan dia tu, kuku dia tu. Okay, Dia gigit sampai berdarah. Lepas tu pakcik saya ni tadi pun dia macam bantu mak saya ni untuk baca ayat-ayat suci, pecikkan air suci. And last benda tu cakap jaga kita. Ya, kita nak boleh lama dia auditor. Dia cakap macam tu. Korang tunggu. Korang takkan lama duduk kat sini. Cakap macam tu. And then puji Tuhan sampai hari ni macam okey lah, macam tak ada apa-apa pun. Cuma selalu dengar bunyi-bunyi je. Dan adik saya tadi pun sekarang dia dah masuk 4 tahun lah. Maknanya benda ni, perkara ni berlaku tahun lepas lah. Okey Nika, boleh tak saya tahu kan masa benda tu lah masuk dalam badan adik Nika ni, bila dia bercakap dengan korang semua, suara dia macam mana? Sama ada suara bayi, baby budak 3 tahun ataupun suara yang garau? Tak, dia macam suara adik saya sendiri. Saya sendiri tahu yang kalau adik saya ni cakap, dia macam memang macam budak-budak lah. Tapi apa yang dia sebut tu macam kita dewasa ni cakap. Macam kita cakap tapi dalam nada yang budak-budak. Okey, Faham? Kalau difikirkan balik kan, mesti ramai yang macam benda tu masuk dalam tubuh budak-budak. Saya pun mula fikir macam tu, tapi siapalah kita ni nak halang apa yang nak jadi tu tak. Kalau dah nak jadi, jadilah dia. Dia nak masuk apa semua tu memang suka dia lah. Dia nak masuk apa. Lepas tu sekarang adik Nika ada tak macam menangis lagi ke? Cuma dia tak dirasuk, ada ke? Tak ada, cuma yang keluarga saya ni risau pasal dia ni, dia macam umur dia kan 4 tahun. Selalunya umur budak 4 tahun ni dia aktif tau. Ya. Dia sangat-sangat aktif. Tapi adik saya ni dia macam kuat termenung. Oh. Kadang-kadang kalau dia tengah termenung tu kan, ada orang sergah dia terus baling barang. Oh, terkejut lah. Tapi terkejut dia tu selalunya kan, kalau budak-budak terkejut tu selalu dia cakap macam tu kan. Tapi dia tak. Dia tengok muka orang tu, lepas tu dia baling barang yang ada kat sekeliling dia tu, kat orang yang cegah dia tu. Okay. So apa ni, harap adik Nika sekarang okey lah, tak ada apa-apa gangguan lah. Mak Nika yang dapat tanda macam nak tahu nanti tunggu adik nangis, dia ada ke macam perasan atau penampakan ke yang cerita kat Nika, ada ke? Tak tahulah, sebab mak saya ni dia jenis yang macam kalau dia nak cerita, dia cerita. Kalau dia tak nak cerita, dia memang pendam seorang je. Yalah, sebab cara mak Nika cakap tu macam dia tahu something lah kan. Macam tahu kalau nak tahu. Kalau selalunya kan, kalau mak-mak kita ni kan asal memang orang kampung semua tu, memang asal dari kampung, mesti dia akan tahu apa yang akan terjadi. Kalau menampak benda yang macam pelik, dia akan get ready. Tahu tak? Okay, faham. Dia memang jenis yang macam selalu get ready dalam apa je keadaan. Sebab tu saya cakap tadi, setiap kali saya jalan waktu saya remaja dulu, memang saya remaja, waktu masa sekolah dulu, masa liar dulu, dia selalu cakap, biarpun kamu balik dalam keadaan luka disebabkan accident apa semua, mak tak risau sangat. Jangan kerana kamu balik bawa benda yang tak boleh masuk rumah. Dia cakap macam tu. Pernah dulu kita orang ni buat, dia agak bodoh sikit lah, sebab saya ni pula ikut kawan-kawan saya untuk cari entiti yang tak dilihat dekat satu kuil Cina. Paranormal lah ni. Jadi saya tak bagi tahu mak saya. Tapi waktu saya balik malam tu, mak saya dah berdiri depan pintu tau. Dia cekik pinggang.
Baru je sampai dah kena lempang. Dia cakap, kenapa pergi kubur Cina? Dia cakap macam tu. Macam mana mak tahu? Dia cakap tak perlu nak tahu siapa bagi tahu. Dia cakap macam tu. Mak tanya, kenapa pergi kubur Cina? Cakap, kau tak tahu tak yang banyak benda ikut engkau? Dia cakap macam tu. Merembang aku. Ini kalau dah jadi macam gini ni, Nika dengarlah cakap mak tu. Dia dah tahu dah. Dia dah selangkah 10 langkah di hadapan dah. Betul, sebab itulah sekarang ni saya lebih kepada fokus dengan kerja je. Sebab saya memang tahu dah. Yalah. Lagi satu, insting ibu ni dia kenal anak dia ni kan. Dia kenal anak dia kata ni bukan anak aku ni kan. So mesti dia dah get ready. Jadi kalau macam nikah ni pun sebenarnya lah benda ni bukan dengan mistik je pun. Kalau mak ayah kita boleh tahu, contoh aku bagi contoh dulu. Macam mana insting seorang ayah pula ni. Okay. Aku ada satu ketika aku ambil duit tabung. Duit tabung aku bukan bapak aku, bukan mak aku. Aku korek lah. Lepas tu bapak aku tanya, kau nak pergi mana? Aku cakap ni, pergi pasar malam bah. Aku pergi pasar malam. Tapi sebenarnya aku pergi CC ni. Okay. Okay, aku pergi CC, aku main PS2. Game, itu je hiburan dulu ada. Zaman dulu Winning Eleven, PS tak ada lagi. Kan. Jadi aku pun main kan. Cakap, bang, open. Yang tu kan. Then tengah-tengah main ni kan, bapak aku datang ni. Bapak aku datang, dia terus tarik telinga buat aku balik. Burn aku punya duit tadi yo. Tak, sekarang ni masalahnya macam mana dia boleh tahu aku pergi CC. Dekat CC tu. Dah lepas setengah jam kan, adakah dia receipt aku dari belakang. Rajin pula dia kan. Itulah ayah ni, mak ayah ni dia tahulah apa anak dia buat. Betul. Lagi satu, dia tahu sebenarnya keadaan rumah sekeliling, kalau normal dengan tak normal ni dia tahu sebenarnya kan. Lagi satu orang kata berkat seorang mak ayah ni. Betul. Lagi satu, kalau nak menipu tu, satu je saya nak cakap. Kalau nak menipu dengan mak ayah ni, kau belum cakap lagi, dia cakap jangan menipu. Lambat laun aku pasti tahu yang kau menipu. Dia cakap je. Sebab saya pernah menipu tahu kat mak saya ni. Saya cakap jangan kat dia, mak saya nak pergi parti kawan saya ni. Padahal masa tu kan belum COVID apa semua tu, mesti dekat jalan raya tu ada orang lumba-lumba. Lepas tu saya cakap saya nak pergi parti hari jadi kawan saya ni. Dia cakap betul nak pergi sana. Dia cakap betul. Okey, boleh. Dia cakap. Lepas tu balik saya dari tempat orang main motor tu, dia dah duduk kat sofa tau. Dia duduk kat sofa. Sini kejap. Dia cakap saya datanglah kat dia. Dia cium baju saya ni tak. Kenapa bawa WhatsApp? Dekat parti tu korang main motor ke? Dia cakap macam tu. Kantoi. Saya dah tak ada tak ada jawapan dah nak jawab. Dia tanya apa yang dia tanya tu. Kenapa bawa WhatsApp? Macam bau minyak M je. Dia cakap macam dari mana dia tahu minyak M? Kau merempit. Habis kena rotan tak? Rotan tu tak, tapi kena kurun. Kena kurun. Kan dulu saya pergi sekolah dengan balik sekolah tu naik van. Masa tu saya kena hukum dengan mak saya seminggu. Ayah saya hantar dengan ambil saya sekolah. Tak boleh keluar. Telefon pun dia kena cerita juga. Itulah padah kalau menipu cakap mak ni. Betul. Jadi kepada korang ni, selagi mana kita ada mak ayah ni, dengarlah cakap diorang, taat kepada kata-kata diorang, jangan menipu. Tapi betul. Bila borak pasal menipu ni, dia kata kat kita jangan menipu. Tapi entah-entah dia orang yang menipu. Kan? Kadang kita makan kan, mak nak makan sekali tak? Tak apa, mak dah kenyang. Padahal itu je ada. Itu pengorbanan lah. Besar jasa mak ayah kita. Jadi hormatlah mereka kan. Di samping cerita seram, ada cerita pengorbanan mak ayah okay? Itu kita kena selitkan setiap masa. Okey, ini orang kata manfaat lah kan? Ataupun iktibar daripada cerita ni. Okey, mungkin Nika ada sepatah dua kata sebelum kita tamatkan sesi video ni. Kepada pendengar Santai Share, kami tiga ada bercerita pasal jangan menipu mak bapak. Okey. Jadi jangan menipu. Walaupun pahit macam mana pun keputusan yang mak korang tu buat, ayah korang tu buat, ikut je selagi mampu. Sebab
kalau dorang dah tak ada nanti, jangankan nak dengarkan nasihat dari dorang, nampak muka dorang pun korang takkan pernah dapat. Betul. And then kalau boleh tu, janganlah cari benda yang boleh mendatangkan sial kat kita. Sebab kalau korang buat benda yang macam cari benda tu, dia datang, dia ikut korang balik, dia mungkin tak kacau korang, tapi dia mungkin akan kacau family korang. Betul. Faham tak? Faham. Alright. Orang kata Amy, apa yang mak ayah kita denda kita tu sebenarnya untuk kebaikan kita. Sebab apa? Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Benar. Dan kepada korang juga, macam mana geng? Cerita kali ni okey ke tidak? Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. And subscribe, thank you so much. Kepada korang silalah komen dengan murni, okey? Yang penting kita layan yang baik terjadi guys sebagai pedoman, yang buruk kita jadikan sebagai sempadan. Apa-apa kita buat sebagai hiburan kepada kita. Okey? Jumpa dah ada video akan datang. Stay safe. Assalamualaikum. Bye bye.